Salam sejahtera. Anwar Ibrahim dedah satu lagi perkara yang pastinya membuatkan para pencuri yang ada di Malaysia kecut perut, tidak boleh berak, sembelit atau cirit-birit terus, atau terus pening kepala kah, atau terus entahlah. Harap-harap tidak ana stroke lah. Kan Anwar Ibrahim ni kalau dia menyatakan sesuatu tentang rasuah curi duit, pasti dia tidak berlindung-lindung, bertapis-tapis. Dan inilah yang perlu kita sokong. Anwar Ibrahim kata, saya bukan penyiasat, saya bukan hakim. Kalau Perdana Menteri jadi penyiasat, jadi penghakim, jadi warden penjara, itu bukan Perdana Menteri, itu diktator. Kita mesti ikut peraturan, kata Anwar Ibrahim. Nah, lihat. Anwar Ibrahim seringkali dikatakan kononnya zalim, kejam, dan sebagainya. Tapi, kalau dibandingkan dengan Perdana Menteri yang lain, Anwar Ibrahim jauh beza daripada yang lain. Anda tulislah sendiri, apa beza Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir, apa beza Tun Mahathir dengan Najib, apa beza Anwar Ibrahim dengan Muhyiddin Yassin. Kamu tulislah sendiri. Kan, walaupun sejalah yang tulis dia pasti akan kata dia benci Anwar. Tapi sebenarnya Anwar Ibrahim bekerja keras untuk negara ini. Yang kita heran, orang yang tidak bekerja keras dia orang sokong. Orang yang bekerja keras, yang tak ambil gaji, yang tak ambil cuti, itu pula yang kau benci. Aku bukanlah taksub sangat dengan Anwar. Tidak, tapi aku kagum dengan cara dia kerja. Tengok sajalah, macam tak pernah cuti, macam tak pernah penat, macam dia ini turbo. Turbonya pula bukan di hujung, dari awal sampai akhir turbonya. Anwar Ibrahim memang hebat. Seorang pemimpin yang perlu diteladani oleh rakyat. Tapi biasalah, rakyat ini kadang-kadang mana yang buruk dia suka, mana yang malas dia suka. Sebab dia malas untuk mau kejar kerja bersama. Ya, adalah, bukan semua, tapi ada sebilangan. Percaya atau tidak, betul. Mereka takut bekerja dengan orang yang kerja keras. Sebab ada sebilangan ini orangnya memang pemalas. Anwar Ibrahim rajin. Jadi, kalau ada pemimpin yang rajin, dia terpaksa ikut rajin. Manakala bagi mereka yang suka mencuri duit rakyat, mereka juga benci Anwar sebab mereka tak boleh lagi curi, mereka tak boleh lagi pengaruhi Anwar, mereka tak boleh ambil kesempatan terhadap Anwar. Sebab Anwar ni Perdana Menteri yang betul-betul tidak mahu tunduk kepada kejahatan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penjahat, pencuri. Tapi sebelum itu, seizinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini adalah jawaban yang Tuhan kirim untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, kata Anwar Ibrahim, meskipun mengakui dirinya bukan anak kelahiran Sabah, Anwar berjanji negeri ini tidak akan diabaikan. Saya anak Pulau Pinang, bukan anak Sabah. Tapi saya bayangkan apa yang patut diperuntukkan untuk Sabah. Dalam sejarah Malaysia, inilah komitmen saya, katanya. Dia turut mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak cuba menggunakan isu perkauman atau agama untuk menutup perbuatan rasuah. Jangan main api kaum, jangan main api agama. Kalau ikut jalan itu, negara ini akan musnah. Saya pergi ke gereja, ke kotokong, ke masjid, bukan karena politik, tapi karena hormat. Kita mesti bersatu sebagai rakyat Malaysia, bukan berpecah karena agama atau bangsa, katanya lagi.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sekali lagi Anwar Ibrahim mendedahkan satu rahasia besar yang ramai orang tak pernah tahu. Rahasia yang mana menyebabkan jerung-jerung besar, jerung-jerung pencuri, jerung-jerung mengambil duit rakyat, kecut perut tak mampu berak. Atau mungkin akan menyebabkan mereka cirit-birit yang tidak henti-henti. Anwar Ibrahim dalam ceramahnya berkata, beliau menyindir ahli politik yang mengaut kekayaan ketika berkuasa. Inilah yang paling kita benci. Dia belum kaya kalau belum jadi berkuasa. Orang itu belum kaya kalau belum berkuasa. Paling kita geram, ada orang yang menyatakan kalau belum ikut politik masih miskin. Selepas terjun dalam dunia politik tiba-tiba kaya. Disitulah menimbulkan persepsi yang pelbagai daripada kalangan rakyat. Sehingga rakyat mula benci ahli-ahli politik. Karena kata rakyat, daripada seorang miskin masuk dunia politik tiba-tiba ada kaya. Kereta bertukar daripada sebuah Proton biasa, tiba-tiba lah pula jadi Lamborghini. Daripada Lamborghini jadi Land Cruiser. Besar-besar semuanya. Bayangkan, itulah perubahan kehidupan seorang ahli politik yang nak tahu dari mana mereka dapat duit. Padahal yang kita tahu gaji ahli politik ni sudah pun didedahkan. Ahli parlimennya gajinya sekian. Ahli Dewan Undangan Negerinya sekian. Kalau hanya bidak-bidak politik, ekor-ekor politik, berapa saja yang dia boleh dapat gaji? Mungkin silap-silap hari bulan 2, 3, 4, 5 ribu. Tapi macam mana pula daripada tiba-tiba dalam masa 1 tahun sudah ada rumah besar, sudah ada kereta besar. Entahlah, itu persepsi yang timbul daripada kalangan rakyat. Tiada bukti, tapi boleh dilihat. Kan? Kamu cakaplah sendiri. Itu persepsi rakyat. Ada lagi yang dilihat selepas menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, daripada satu istri, kawin 1, 2, 3. Yang ini pun betul-betul durjana juga lah kan. Belum lagi jadi YB, satu istri. Selepas jadi YB, banyak istri. Aduh, sungguh durjana sekali. Anwar Ibrahim kata, berapa banyak yang kita sudah pulihkan. Berbilion ringgit. Uang yang dicuri daripada rakyat. Bayangkan berbilion ringgit duit rakyat dicuri. Oleh ahli politik, oleh ahli-ahli perniagaan, datuk-datuk palsu, datuk-datuk sebenar dicuri. Ini tidak adil. Kita semua rakyat perlu menyokong Anwar Ibrahim di dalam membenteras rasuah ini habis-habisan. Sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi dengan adanya terapi imun Transfer Factor for Life ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, kata Anwar Ibrahim, sudah banyak duit rakyat yang sudah kita pulihkan. Sampai cecah berbilion ringgit. Uang yang dicuri daripada rakyat. Jadi menteri hanya beberapa tahun, tiba-tiba ada simpanan 1 bilion, 2 bilion. Tugas kita cari jalan untuk ambil balik, katanya. Betul lah kan, tengok. Rafizi sudah beritahu gaji seorang menteri berapa. Tidaklah terlalu banyak. Tapi bagaimana tiba-tiba baru beberapa tahun jadi menteri ada 1 bilion, 2 bilion. Dari mana duit itu? Itu duit kau lah tuh kan yang dicuri. Ahli Parlimen Tambun itu turut mengecam pemimpin yang menggunakan slogan nasionalisme untuk menaikkan imej.
tetapi secara diam-diam memperkayakan keluarga dan kroni mereka. Ada pemimpin yang terlalu lama berkuasa, apa yang mereka buat, mereka rompak. Mereka kayakan keluarga, kayakan kroni, mereka jadi angkuh. Mereka bercakap tentang membela rakyat, tapi hakikatnya mereka pencuri. Kontrak dan proyek diberikan kepada kelompok sendiri, sedangkan rakyat biasa terus sengsara. Kata Anwar Ibrahim, menambah bahwa kekayaan Sabah telah diseleweng untuk kepentingan pribadi. Balak, tanah, semuanya dicuri. Kekayaan Sabah dijarah dan dibahagikan hanya kepada segelintir. Sebab itu rakyat kekal miskin, sementara mereka yang berkuasa hidup mewah, lagi kata Anwar. Menyentuh slogan Sabah untuk orang Sabah, Anwar menegaskan bahwa integriti diperlukan untuk melindungi hak negeri itu dan bukan sekadar retorik. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim akhirnya menunjukkan belang sebenar beliau. Macam yang saya kata sebelum ini, Anwar ini memang hebat. Kamu macam mana marah pun, saya tetap kagum dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim akhirnya menyindir pemimpin Sabah berhubung skandal rasuah. Yang ini bagus. Ini menunjukkan Anwar Ibrahim tidak pilih bulu. Meskipun pilihan raya negeri Sabah akan diadakan tidak lama lagi, pastinya ini akan memberikan satu tonik baru. Ataupun mungkin akan menyebabkan ramai orang yang mula panas buntutnya. Macam mana tidak panasnya, Anwar Ibrahim sindir mereka. Jadi kalau benar mereka mengambil rasuah, tak pedulilah isu tentang berkait pelombongan kah, isu tak kait kah, asal ada kaitan dengan rasuah, harusnya mereka takut. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Anwar Ibrahim akhirnya menyatakan pendirian beliau berkait dengan rasuah di Sabah. Anwar menyindir pemimpin Sabah berhubung skandal tersebut. Dalam ucapan penuh sindiran, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengalahkan sindiran terhadap serangan terhadap elit politik korup di Sabah yang dilihat banyak pihak ditujukan kepada gabungan rakyat Sabah GRS yang kini terpalit dengan skandal perlombongan. Anwar berkata, dia tidak dapat memaafkan perbuatan mencuri wang rakyat. Saya ditangkap, saya dipukul, saya diseksa dalam penjara. Saya maafkan, saya dihina, marwah saya dijatuhkan. Saya maafkan, kata Anwar. Tapi, kalau Anda curi wang rakyat, kalau Anda ambil berbilion milik rakyat, saya tidak boleh maafkan, katanya ketika berucap di Dewan Pinsempuruan, Kampung Kebuni Inanam di hadapan kira-kira 200 orang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, kami benci pencuri. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Tetapi, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi seimbang dan kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat nih melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, turut hadir dalam majlis itu ialah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor yang juga antara individu yang disebut-sebut terlibat dalam skandal berkenaan. Anwar turut menyebut bahawa SPRM telah bertindak atas berita terbaru mengenai dakwaan ke atas pemimpin Sabah. Walaupun tidak menyebut nama, pernyataan itu dilihat merujuk kepada timbalan Ketua Menteri 1 Sabah Jeffrey Kittingan yang disoal siasat SPRM semalam berhubung dakwaan menerima 1.78 juta berkaitan dengan lesen pelombongan. Ada berita baru, segera SPRM bertindak.
Ya, kita akan siasat. Itulah cara kita, kata Anwar sambil tersenyum sinis. Semalam, Jeffrey disoal siasat selama 5 jam selepas ahli perniagaan Albert Tay mendakwa sejumlah 1,78 juta dibayar kepadanya berkaitan lesen penerokan Lombong yang telah dibatalkan. Tay mendakwa jumlah itu adalah bayaran terbesar daripada mana-mana ahli politik yang dikaitkan dengan skandal tersebut malah diserahkan dalam serta satu pertemuan di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur pada Oktober 2024. Bagaimanapun, Jeffrey Kitingan telah pun menafikan dakwaan tersebut dan beliau berkata dia tidak benar-benar ingat perbualan tersebut. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.